Okay, so kita start lah. Okay, dah pukul 8.40. Nampak je lambat pula kan. Okay. So, selamat pagi. Okay. Selamat kembali lah. Okay, belajar PDPR selepas bercuti seminggu kan. Okay. Okay. So, terima kasih sebab join kelas. Jadi, kita akan PDPR sama 2 minggu kan. Okay, sampai next week. Okay, cikgu harap awak memang konsisten lah. Okay. Bila ada kelas, kena join Okay. So hari ni kita masuk, okay. Nampak tak cikgu punya whiteboard sebelum tu? Bab 5. Nampak tak? Ya, cikgu nampak. Boleh. Alright. Okay. Thank you. Okay. So hari ni kita masuk bab 5, ungkapan algebra. Okay. Ungkapan algebra. Sebelum ni ada tak korang pernah dengar perkataan algebra? Algebra. Pernah dengar tak? Tak ada. Tak ada Tak ada. Tak ada, cikgu. Apa? Tak. Okay. Tak apa. Okay, so hari ni kita nak belajar ungkapan algebra. Apa itu? Bila kita sebut algebra tu apa? Okay. Bila cikgu sebut algebra, mana cikgu punya ni? Okay. So, biasanya kalau sebut je algebra, dia melibatkan huruf. Contoh, 3x, y, 2y, 3 AB. Contoh dia gabungan antara number dan huruf. Okey, tak apa, nanti kita tengok soalan dia. Okey. So yang pertama sekali tengok. Okey, kita akan masuk kepada ni pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey. Okey, so awak tengok. Contoh soalan dia bagi 2x. Okey, awak kena tahu, okey, dalam soalan tu apa pemboleh ubah yang diberi. Okey, apa pemboleh ubah yang diberi. Okay. So 2x. 2 awak tahulah. Okey, 2 tu number. Okey, nombor. 2 tu nombor. So huruf ini adalah pemboleh ubah. Kita panggil pemboleh ubah. Okey. So huruf dalam soalan ni adalah huruf X. So X adalah pemboleh ubah. Okey, sama yang dekat sebelah sini. Okey. So dia ada 3xy. 3xy. So 3 adalah nombor. Okey, 3 adalah nombor. So huruf dalam soalan ini adalah xy. Xy adalah huruf. So xy adalah pemboleh ubah. Faham tak setakat ni? Boleh, cikgu, boleh faham. Faham, cikgu. Okey. Sama lah, dia simple saja. Maksudnya tengok huruf je, huruf adalah pemboleh ubah. Kalau dia bagi juga kat sini 3 Z. 3Z. 3Z. So pemboleh ubah apa dalam soalan ni? Apa pemboleh ubah dalam soalan ni? Z. Yes. Z. Okay, Z sahaja Z adalah pemboleh ubah. Okay. Betul. Kau yang cakap Z. Betul lah. Okay. So senang je Okay, next. Kalau dah faham, seterusnya. Okay. Okay, so sekarang kita nak masuk kepada sebutan. Okay. Dalam algebra ni, dalam ungkapan algebra dia banyak. Dia divide kepada banyak jenis apa panggil apa, subtopik lah. Okay, yang tadi itu kita belajar pemboleh ubah. Awak kena tahu dalam ungkapan algebra ada pemboleh ubah apa yang diberi. Okay, ada huruf apalah yang diberi. And then kita nak masuk kepada sebutan. Okay, sebutan. Apa dia sebutan? Okay, contoh soalan. Kenal pasti sebutan algebra daripada ungkapan algebra berikut. Okay, dia nak awak tentukan sebutan. Okay, tengok apa dia sebutan Okay, so contoh soalan A. Contoh Okay, saya salin balik soalan A soalan A ni. Okay, saya balik A. Dia bagi okay, dia bagi X tambah 5X. 5X. Okay. So, masa awak nak cari sebutan, okay, sebutan dia macam, okay, contoh kalau bahasa Melayu, dia ada satu ayat, contoh cikgu bahasa Melayu awak ajar ayat sentence, okay. Contoh, nama saya ialah Kaushik, contoh, okay. Nama saya ialah Kaushik, okay. Dan itu adalah satu ayat. Dan kalau saya kata, saya nak satu perkataan daripada ayat itu. Apa? Siapa yang boleh bagi saya satu perkataan dalam ayat tu? Perkataan apa ada? Hello? Faham tak soalan cikgu? Cikgu? Dengar tak? Dengar. Okey. Faham tak soalan cikgu tadi?
Faham. Okey, siapa nak jawab? Cikgu nak awak keluarkan satu perkataan daripada ayat cikgu tadi. Ayat cikgu adalah nama saya ialah Kaushik. Apa satu perkataan yang boleh keluarkan dari situ? Kaushik. Boleh? Kaushik. Perkataan nama. Perkataan. That means satu perkataan saja. Nama saya ialah. Itu perkataan. Ialah. Kaushik. Perkataan. Okay, you ambil satu saja perkataan. Faham tak? Faham cikgu. Okay. Jadi maksudnya kalau dalam matematik sebutan ni dia macam perkataan lah. Sebutan ni dia nak ambil satu saja. Contoh dia bagi soalan matematik macam ni. Okay, ini soalan matematik. X tambah 5X. X tambah 5X. Okay. So tambah ni you tak perlu ambil. Okay. Tambah ni tambah you padam. Okay, you tak payah ambil tambah. Jadi you ada sekarang ni X dengan 5X. So sebutan dia ialah, okay, jawapan dia. So sebutan adalah X. Tengok padam sekejap X. So yes, sebutan dia adalah sebutan sama dengan X dan apa? 5X. Ya, bagus. Dan 5X. Itulah jawapan dia. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Okay, bagus. Okay, next. Okay. So, samalah contoh B B. Okay, ada mesej sebenarnya. Boleh, okay. Sekejap cikgu kecilkan sikit. Sebab bila cikgu guna whiteboard, dia ganggu sekejap je. Okay, boleh clear tak cikgu punya suara? Atau ada dengar bising tak? Ada dengar bising tak? Tak ada cikgu. Okay, Tak ada cikgu. Okay, alright. Okay. Okay. So, tengok yang ke B. Kita tengok B. Kita try B. Okay, B yang ni Ni. Okay. Dia bagi X per 8. Okay, X per 8 tolak 7Y. Okay. So, dia nak sebutan Sebutan. Okay. So, tulis sebutan. Okay. Sebutan sama dengan apa? X per 8. X per 8 Dan 7Y. dan Dan 7Y. Okay, bagus. Okay. Okay, so that's mean awak tak payah ambil lah tolak ni, tolak nak buang. Boleh? Soalnya X per 8 dan 7Y sahaja. Boleh tak? Boleh cikgu. Ya cikgu boleh. Okay, betul lah. Kalau you cakap X per 8 dan 7Y. Okay, bagus. Okay, yang lain okey tak ni yang lain? Senyap je. Desmond, boleh tak Desmond? Boleh. Boleh. Okay, Dion. Okey tak Dion? Mana Dion? Dion Jun Cheng. Saya. Boleh tak? Boleh. Okay, alright. Okay. Okay, next. Seterusnya. Okay, seterusnya. Okay. Next, awak tengok. Kita tengok C. Okay, C. Okay, so apa sebutan dalam C? Sebutan yang ada. PQ. PQ. 2Q. 2Q. 13. 13. Yes. So, awak akan tulis sebutan sama dengan PQ, 2Q, dan 13. Boleh tak? Boleh cikgu. Ya cikgu boleh cikgu. Okay, next. D. Apa sebutan yang ada dalam soalan D? M kuasa 2. M kuasa 2. 2M. 2M. Dan N. 6. Yes. 6. Dan 6. So, awak bila soalan keluar, awak jangan bulat macam saya ni. Awak tulis lah, okay? Awak tulis sebab saya ni tak cukup ruang. Jadi, awak tulis kat sini. Contoh yang ni kan. Awak tulis sebutan. Tulis proper lah. Sebutan sama dengan M kuasa 2, 2M, N,
koma, negatif pula. Okay, 6 6. 6. Okay, so settle lah. Boleh? Boleh Boleh cikgu. cikgu, boleh. Okay. Okay, so kalau tak ada soalan tak? Ada soalan tak setakat ni untuk sebutan? Boleh cikgu. Tak ada cikgu. Okay. Okay, tak. Tak ada. So next kita pergi kepada sini Okay, kita pergi kepada seterusnya. Okay. Right, okay, perkali. Okay. So next kita nak masuk kepada perkali perkali. Apa dia perkali? Pernah dengar tak perkataan perkali? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okay. Kalau alkali pernah dengar tak alkali? Itu Kali pun tahu. tak ada cikgu. Alkali. Pernah dengar alkali? Tak. Kali darat cikgu. Darat. Bukan. Ini ni. Alkali. Ini sains tau. Sains ni. Awam. Tak pernah dengar. Sekolah rendah ada belajar ni. Alkali. Tak. Cikgu, saya belajar Tamil cikgu. Bukan. Ini sains. Sains. Asid alkali. Tak tahu cikgu. Tak pernah dengar? Asid alkali. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Hai. Awak ada belajar ketah litmus kan masa sekolah rendah? Betul? Betul tak? Tak tahu Sains. cikgu. Sains sekolah rendah, awak ada belajar ketah litmus kan yang test asid, bahan tu berasid ke beralkali. Then dia turn to, kalau ketah litmus merah akan turn to red lah kalau alkali berasid. Ingat tak? Ada. Cik Sia Christina cakap ada, memang ada. Sekolah rendah kan syllabus asid. Kalau asid, apa bahan berasid? Contoh lemon, limau. Betul tak? Ya cikgu. Ya cikgu, ada. Cakap tak ada Oh, baru ingat. Okay. Okay, tapi tak ada kaitan pun. Maksud saya kata alkali tu macam perkali. Dia punya sebutan tu lebih kurang. Perkali, alkali, lebih kurang. Tapi bukanlah ni. Just saya relatekan saja. Okay. Perkali. Okay, maybe sekolah rendah. Tak tahulah ada belajar ke tak. Okay. Perkali ni, okay. Awak tengok. Kita nak tentukan perkali. Okay, tengok cikgu terang dulu melalui soalan. Nanti awak akan faham apa tu perkali. Okay. Dalam sebutan, okay, negatif 3K kuasa 2 MN, nyatakan perkali. Okay. Nyatakan perkali bagi okay, A, K kuasa 2 MN. Okay. Macam mana awak nak settlekan? Okay, awak buat macam ni Pertama, okay. Awak tengok soalan dia. Pertama awak tengok soalan. Ini dia punya soalan asal basic question. Okay, ini soalan asal dia, origin, okay. Negatif 3K kuasa 2 MN. Soalan dia sekarang dia bagi A, K kuasa 2 MN. Awak kena compare dengan soalan asal. Okay, ini soalan asal. Ini soalan dia bagi. Okay, so sekarang ni soalan asal negatif 3K kuasa 2 MN. Okay, awak ada K kuasa 2 MN. Jadi sekarang ni, okay, awak kena buat, awak compare soalan, okay, cikgu tulis balik sebab sini nampak kecil kan. Okay, cikgu tulis kat bawah ni. Ni soalan asal dia, negatif 3K kuasa 2 MN. Okay, okay, so A, soalan dia adalah A, K kuasa 2 MN. Okay. Jadi sekarang ni awak, saya nak awak potong. Awak tengok dekat soalan tu, potong yang sama. Apa yang sama daripada soalan dia bagi dengan soalan asal? K kuasa 2 K kuasa 2 K kuasa 2 lagi? MN. MN. Betul? Okay, cuba tengok. Apa Ya. lagi yang tinggal dekat soalan atas? Negatif 3. Yes. So answer dia adalah negatif 3. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Maksudnya perkali dia adalah negatif 3. Tu perkali untuk yang ni.
Boleh? Boleh. Boleh, cikgu. Okay, next. Seterusnya B. Okay, B dia bagi negatif MN. Okay. So, soalan asal dia adalah negatif 3 K kuasa 2 MN. Nak potong yang mana? MN. Okay, Kau Yejun tanya, huruf tak payah tulis. Okay, huruf tulis Kau Yejun, tulis. Tapi sebab ni huruf sini negatif 3 je kan. Sebab huruf dia dah kita dah potong. Sebab bila dia sama, so kita kan remove dia. Remove K kuasa 2 sama, so dia dah remove. M pun sama, so kita remove. N pun sama, so kita remove juga. Okay, jadi yang tinggal hanya negatif 3 sahaja. So ini yang kita akan tulis sebagai jawapan. Boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Oh, remove yang sama kan? Yes. Remove yang sama. Betul. Buang yang sama. So, kita ambil yang tinggal lah. Yang remain tu kita tulis. Okay? Boleh Boleh, cikgu. Right. Okay. So, tengok. Okay. So, awak tengok sini. Dekat sini, okay. Apa yang sama? Kita akan remove dia. Cikgu, negatif Okay. Negatif. Kita akan remove dia lagi. MN. Okay. M dan N. So, apa yang tinggal? 3K kuasa 2. Yes, yang tinggal hanya 3K kuasa 2. So, perkali dia adalah 3K kuasa 2. Itulah jawapan dia. Boleh? Boleh, Boleh, cikgu. Boleh Yang lain okey tak? Okey, boleh. Yang lain kalau tak nak respon, tak nak on mic, awak boleh tulis macam Kau Yejun tulis ni. Siapa-siapa pun boleh tulis. Okey? Kat sini ramai ni. Tapi senyap je. Desmond ada, Diong ada, Kritika. Siapa lagi ada dalam ni? Sorry. Okay. Yang Ziyun Lam, Fahrin, Mirzan. Awak boleh respon dekat chat kalau awak tak nak on microphone. Kalau on microphone lagi cepat. Okay. So next C. Okay, C. Kita ada 3. Okay, sekejap bawah sikit. Okay. So C. 3K kuasa 2. Okay. So soalan dia adalah negatif 3K kuasa 2 MN. Okay. So, kita potong yang sama. 3K Okay, kuasa 3 2. K kuasa 2. So, apa lagi yang tinggal? Negatif MN. Negatif MN. Okay, bagus. So, inilah jawapannya. Betul lah. Kau Yejun cakap 3K kuasa 2. Yes. So, jawapan dia negatif MN. Boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu, boleh. Boleh Ziyang, saya nak tengok sikit. Okay, boleh Desmond cakap. Okay, Ziyang cakap boleh. Okay, alright. Okay. Okay, bagus. Okay, so kalau boleh ingat ini perkali. Jika cakap boleh, alright. Okay. Next, kita pergi seterusnya. Okay. Okay, so tengok ini soalan. Contohlah dia bagi soalan macam ni Diberi X sama dengan 3. Cikgu besarkan sikit. Okay. Okay, diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y tambah 7. Okay. So, tengok sekarang ni. Ini yang diberi. Ini yang diberi X 3, Y 2. So, ini dia punya soalan. Okay. Jadi, ini dia punya informasi sahaja, information. Okay. Maklumat dia bagi adalah X 3, Y 2. Cari nilai bagi, ini soalan dia. So, senang saja. Dia dah bagi X, dia dah bagi nilai Y. Jadi, awak replace sahaja dalam soalan. Replace sahaja dan selesaikan. Okay, macam mana? Okay. So, cikgu tulis balik soalan dia. 8X tolak 5Y tambah 7. Okay. Okay, then awak replacekan dia
Awak ambil 8. Okay, sorry. 8. Okay. So, ini 8x kan? 8x. Okay. So, bila 8x, x berapa dia bagi dalam soalan? 2. Tiga. Yes, x adalah 3. Tengok betul-betul. Be careful Jangan careless. Kalau awak tulis x 2 Tiga. tadi, dah salah. Okay, tengok betul-betul. Okay, so x adalah 3. X adalah 3. So, ini 8. Macam mana awak nak tulis 3 di sebelah 8? Okay. Awak kena, ni kan x kan? So, awak tak boleh tulis 3 kat sini. Ini 8, 3. Tak boleh. Awak kena letak bracket. Bracket 3. Okay. Awak kena letak bracket 3. Okay. Then tolak. Okay, tolak 5. Y berapa? 2. Okay, Y 2. So, kita nak letak apa kat sini? Bracket 2. Okay, awak akan letak bracket 2. 2. Tutup bracket. And then tambah 7. Okay. So, nak selesaikan dia, awak tekan kalkulator. Tengok berapa dia punya answer. Tekan kalkulator sama macam saya tulis ni. 8 bracket 3 tutup bracket. Tolak 5 bracket 2 tutup bracket tambah 7. Cikgu 21. 21. Tengok betul ke tak 21? Okey, 8 darab ni bila 8 bracket 3 maksudnya 8 darab 3 Awak tahu kan? Tahu kan? Betul? Kalau bracket ini maksudnya dia darab. Okey. So 8 darab 3 berapa? Mana ni? Sifir tak ingat ke? 24. Yes, 24. 8 darab 3 24. So tolak 5 darab 2? 10. 10. 5 darab 2 10. 10 tambah 7? 17. 17. So 24 tolak 17 berapa? 24. You tolak dengan 17. Berapa? 7. Berapa? 7. 7 akan dapat 7. Macam mana you dapat 21 tadi? Kalau you tekan kalkulator pun sama juga jawapan. Cuba tekan kalkulator. Saya kata tadi tekan kalkulator maksud sama seperti yang cikgu tulis ini. Sama yang saya tulis macam ni. Ini. Ni. You can tulis 8. Cuba tekan 8 bracket 3. 8 bracket 3. Tolak 5 bracket 2. Tambah 7. Sorry. Oh betul dapat 21. Kejap. Ya, cikgu saya tadi cakap. Okay, kejap. 8 dan 3 dah 4 betul? 4 tolak dengan tambah 7. Kejap ya. Okay. Sekejap. Kalau kita buat 8 dan 3 24. Okay, 24. Ditolak dengan 2 10. Tambah 7. Okay. Okay, 4 tolak. Okay, betul. Okay. Betul lah. So, ni salah. Okay, yang ni salah tadi. Okay. So, awak boleh tulis macam ni. Awak tulis macam ni. 8 darab 3, 24 kan? 24. Okay. Then, tolak 5 darab 2, 10. Tambah 7. So, jawapan yang awak akan dapat 2, 1. Sebab dia tolak dululah ni. 24 tolak 10. Okay, 24 tolak 10 tambah 7. 24 tolak 10 dah akan dapat 14. 14 tambah 7, 21. Betul lah. Okay, sorry. Tadi betul lah macam ni tu. Okay, boleh faham? Boleh faham, cikgu. Boleh cikgu. So, dah habis sebenarnya slide saya. Tapi tak apa, cikgu nak ambil sikit lagi. Kita try buat sikit lagi soalan. Sekejap ya. Wait lah. Okay, kita ambil soalan ni.
Kita buat sikit je. Okay. Okay. Alright. Okay. Okay, so soalan yang sama tadi. Okay. So sekarang ni dia kata diberi. Okay. Diberi, dia bagi P sama dengan 5, Q sama dengan 2 dan R sama dengan negatif 4. Okay. Cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut. Atas ni dia bagi nilai P, Q dan R. Dan bawah ni dia bagi soalan. Okay. Ni semua soalan. A, B, C, D soalan. So awak buat satu-satu lah. First contoh, saya nak buat huruf A. Siapa nak try? Siapa nak try? A. Ya, nama sini raise hand. Okay, nama sini. Nak tulis apa? You sebut, saya tulis. 2, Okay, 2. 5, kurungan 5. Okay, kurungan 5 Tambah tambah. 2. Okay, 2. Okay, so cuba selesaikan. 2 darab 5 berapa? 2 darab 5 berapa? 10. Okay, 10. Then you tambah 2. So answer? 12. Yes, 12. Settle lah. Boleh? Boleh cikgu. Okay, yang lain boleh tak? Okay, betul lah. Kristina cakap 12. Yes, bagus. Betul. Boleh ke tak boleh ni yang lain? Dion, Desmond, mana? Boleh cikgu. Boleh. Okay. Mana yang lain? Cikgu tak Farid. faham. Apa dia? Tak faham. Tak faham dekat mana kau, Syik? Mana ni? Nevas ni macam mana dapat 5? Okay. Macam dapat 5. You tengok sekarang ni 2P kan kau, Syik? 2P. Maksudnya 2 darab P. Okay, you kan tulis dulu 2. You tulis 2. Okay, bracket. Kita nak tulis P. Tengok atas P berapa. P dia bagi P sama dengan 5. So, bracket 5 lah. Boleh kau, Syik? Okey cikgu boleh. Okay. Q dah faham macam mana 2? Ya cikgu boleh. Alright, okay. So, maksudnya soalan A awak guna P dan Q sahajalah sebab soalan ni hanya P dan Q sahaja. R tak ada, so tak payah guna R. Guna P dan Q sahaja. Boleh? Boleh cikgu. Right, okay. Saya kena try buat soalan ni. Soalan ni. Soalan C, Okay. Siapa nak cuba soalan C? Kau, Syik. Yes. Kau yang cakap 3 darab 2. Okay, itu yang ni Ini yang B. Okay, tak apa. Cikgu nak, okay, bagus kau Yujun. Okay, tak apa. Cikgu nak sekarang buat soalan C. Okay, kau Syik kat tangan tadi. Macam nak tulis kau Syik? C. 5. 5. Kurungan 5. Kurungan 5. Tolak. 4. 4. Okay, R adalah? 4. Ya ke R 4? Tengok betul-betul. Tak ada, negatif 4. Yes. R adalah negatif 4. So, ni kan, ini tolak kan? Okay, you dah tulis tolak, Yes, betul? You dah tulis tolak. Dan sekarang you nak tulis R. R adalah negatif 4. So, you kena tulis negatif. Bila nak tulis nombor negatif, you kena letak bracket. Okay, bracket negatif 4. Okay. Then you akan tutup bracket. Okay. Then you letak lagi bracket yang asal ni. Ini bracket asal. Ni yang color black ni. Sama ni bracket ini. Bracket color red ni sebab apa? Sebab 4 ni dia ada negatif. Boleh faham tak kelas? Boleh cikgu. Boleh? Okay, so bila macam ni, dia ada tolak ni ada 2 kali dia bertemu. Jadi awak tulis dekat bawah ni 5. Okay, yes, betul. Kau Yejun cakap tambah.
Okey, dalam Tambah. bracket, Negatif tambah. negatif akan jadi tambah Tambah. kan? Jadi tambah. So, tulis dulu 5. Negatif, so tambah, betul. Positif, 4. So, tulis lagi, you selesaikan sampai dia simple 5 dalam bracket, 5 tambah 4, 9. 9. Okay. So, then last kali you akan dapat berapa jawapan? Christina pun tulis 45, bagus. 5 darab 9 berapa? 45. Ya, betul. Kau ya Jun. 45. So, settle lah. Boleh faham? Boleh cikgu, boleh faham. Boleh? Okay. Ya, cikgu So, boleh. untuk soalan B dan D, nanti cikgu nak awak buat dalam buku latihan awak. Soalan B dan D. Okay. Jadi, untuk soalan B dan D, nanti cikgu akan bagi tahu muka surat berapa buku teks dekat Telegram. Muka surat berapa buku teks. Okay. Sekejap ya.